Bismillahirrahmanirrahim. Secara live, secara FB Live kami bawakan satu slot yang julung-julung kali diadakan, iaitu program Sharing is Caring Pengalaman PhD dari anjuran Fakulti Pengurusan dan Muamalah. Saya, Norza Osman, selaku moderator program, mengucapkan selamat datang kepada semua ke program yang diharapkan memberikan manfaat kepada semua. Okay, bersama-sama dengan saya pada hari ini seperti yang dijanjikan adalah panel jemputan kita, iaitu Dr. Hazlin Falina Rosli dan juga Dr. Mawar Muni Yunus. Okay, untuk pengetahuan semua, kedua-dua panel jemputan yang kita jemput pada hari ini adalah ataupun mempunyai satu persamaan. Okey, persamaannya nanti kita akan beritahu, ya, maklumkan. Ada satu soalan kuis nanti. Bersuara tak ada. Okey, harapnya pada hari ini majlis kita, program kita berjalan dengan lancar dan semoga apa yang kita ingin kongsikan pada hari ini memberikan manfaat dan juga sedikit sebanyaklah perkongsian yang berguna kepada semua. Terutamanya kepada mereka yang sedang menyambung pengajian dalam di peringkat PhD, nama pun pengalaman PhD. Tapi pelajar-pelajar yang walaupun belum lagi ke peringkat ini, mungkin boleh pasang niat, ya. Niat itu boleh memberikan, boleh membawa pahala. InsyaAllah mudah-mudahan anda juga akan ikut jejak mereka-mereka ataupun kami yang ada di sini, ya, insyaAllah. Baik, boleh kita teruskan? Okey, dengar suara, ya, mudah-mudahan dengar. Okey, panel jemputan kita seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita ada dua orang panel jemputan, iaitu Dr. Hazlin Falina Rosli yang merupakan Timbalan Dekan Pembangunan Mahasiswa dan Alumni bagi Fakulti Pengurusan dan Muamalah, dan juga seorang lagi Dr. Mawar Muni Yunus, mantan Timbalan Dekan Akademik dan Pendidikan Fakulti Pengurusan dan Muamalah yang kini berehat dan meneruskan kehidupannya sebagai seorang pensyarah biasa, namun masih lagi menyumbang kepada fakulti. Itu yang kita harap-harapkan, ya. Kita semua tak pernah habis, ya, daripada bekerja ataupun menyumbang kepada manfaat kepada semua, ya. InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga Allah sahaja yang mampu membalasnya. Okey, sebagai permulaan kepada program. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Hazlin. Boleh Dr. Hazlin? Hello, Dr. Hazlin. Ya, saya dengar. Sila. Okay. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada moderator kita Dr. Norzia selaku Dekan Fakulti Pengurusan dan Muamalah, ya, kerana sudi menganjurkan program kita yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kita pada hari ini, iaitu program Sharing is Caring Pengalaman PhD. Okey, sebenarnya saya ini tidaklah orang kata super duper sangat dari segi pengalaman, ya, tapi saya memandangkan saya dah habis pun dah tamat pengajian dalam PhD saya dalam bidang komunikasi. InsyaAllah lah sedikit pengalaman yang saya ada, yang saya boleh kongsikanlah kepada bakal-bakal pelajar ataupun yang sedang berjuang dalam PhD sekarang ni, kepada kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar, ya, semoga tips-tips yang kami sharekan selepas ini bolehlah memberi sokongan dan dorongan sedikit sebanyak kepada kawan-kawan dan juga bakal-bakal pelajar selepas ini, insyaAllah. Okey, kalau ikutkan dari segi pengenalan saya, ya, nama saya Hazlin Falina binti Rosli. Saya merupakan Timbalan Dekan Pembangunan Mahasiswa dan juga Alumni Fakulti Pengurusan dan Muamalah di kuis ni lah. Okey, dan sebelum itu kalau ikutkan dari segi background education saya merupakan alumni daripada Diploma in Communication lah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor pada tahun 2005. Selepas itu saya melanjut pengajian saya di dalam Bachelor of Communication di Universiti Putra Malaysia dan graduate pada tahun 2008, dan selepas itu saya menyambungkan lagi pengajian saya. Kiranya pengajian saya ni tak silap saya dalam 12 tahun macam tu saya non-stop pengajian saya, iaitu
saya menyambung dalam bidang Masters of Social Science Management of Communication lah di UKM, dan saya graduate pada tahun 2011, dan akhirnya saya menyambung lagi satu lagi pengajian saya di peringkat yang tertinggi, iaitu PhD dalam bidang komunikasi di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan bergraduate pada tahun 2018. Saya kira lebih kurang dalam 12 tahun lah penyambungan pengajian saya daripada zaman saya diploma sampai saya PhD lah. Alhamdulillah, minat tu berterusan sehingga sekarang lah, dan dan sekarang memperolehi jawatan sebagai pensyarah di Fakulti Pengurusan dan Muamalah. Rasanya dari segi background study saya begitulah, kalau kita nampak 12 tahun saya berkecimpung dalam bidang pengajian, ya. Tapi walaupun begitu, saya mempunyai beberapa pengalaman juga dari segi pekerjaan saya. Kalau ikutkan, saya ni daripada industri, ya, bekerja asal daripada reporter, bekerja di dalam reporter di Utusan Karya Sdn Bhd, lebih kurang dalam tahun 2006 macam tu saya habis, and then saya mendapat tawaran bekerja sebagai penerbit rancangan lah di Radio Television Malaysia RTM, lebih kurang 9-10 tahun macam tu lah. Tahun 2014 saya habis di sana, dan tahun selepas itu saya menyambung bekerja di dalam bidang pensyarah lah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa sehingga kini. Itulah sedikit sebanyak saya punya background. Terima kasih Dr. Hazlin atas sedikit introduction, ya, ataupun pengenalan berkenaan dengan diri sendiri. Bagaimana dengan Dr. Mawar Murni? Sedikit latar belakang Dr. Mawar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam Jumaat penuh barakah hari ini. Okey, istimewa firstnya buat Dekan FPM lah selaku moderator kita pada hari ini, yang saya hormati Dekan FPM Dr. Nurziah. Okey, buat sahabat panel saya Dr. Hazlin, sahabat-sahabat kuis, anak-anak didik kuis, dan semua yang Allah izinkan yang dapat join pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan mental fizikal terbaik untuk kita melalui hari-hari kita sampai saat ini. Okey. Sebenarnya last week saya dapat invitation daripada dekan ni untuk join program ni. Okey, first mula terfikir adalah sebenarnya apa yang boleh saya contribute untuk bantu insan lain, ataupun apa yang saya boleh share untuk sumbang kepada orang lain, boleh bagi inspirasi pada orang lain. Sebab yalah, kita sebenarnya susah nak nilai diri kita sebenarnya, kan. So bila teringat tu sabda Rasulullah yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. So dengan rasa rendah hati saya mengambil peluang ini untuk share dan harap ada manfaat bagi kawan-kawan yang melalui proses yang sama buat masa ini, insya-Allah. Okey, so siapa saya sebenarnya? Okey. Semua nak tahu ke siapa saya? Okey. Saya sebenarnya adalah anak kelima daripada 9 orang adik-beradik. Arwah ayah saya dulu kerja sebagai pengawal keselamatan, okey, jaga Pak Gad dekat Maybank Wakaf Siku, Kota Baru. Dan ibu saya adalah pengurus rumah tangga sepenuh masa. Okey. So saya sebenarnya adalah orang kampung yang mula buat life plan semasa saya dekat sekolah tadika lagi. Okey, bila bukan tadika hebat-hebat pun, dulu kita ada tadika kemas, kan. Kalau ada kawan-kawan yang sama dengan saya, tadika kemas. Okey, apa yang saya buat adalah apa dia target untuk kita capai sekian-sekian umur. Okey, so umur ni apa nak buat, umur ni apa nak buat, saya dah ada target. Dan salah satu daripada target saya masa tu adalah cuba dapatkan PhD sebelum umur 40 tahun. Okey, alhamdulillah saya dapat. Okey. Untuk apa? Untuk bagi contoh kepada anak-anak saya. Itu je. Sebab saya dah fikir andainya ditakdirkan saya ni hanyalah suatu masa nanti hanyalah sebagai suri rumah tangga sepenuh masa pun, saya akan buat PhD untuk contoh kepada anak-anak saya. Okey, dan sekarang ni saya adalah pensyarah kuis sejak daripada Julai 2004. Sampai tahun ni dah masuk tahun ke-17. Alhamdulillah. Okey, sayang sangat dekat kuis. Sayang sangat dekat kawan-kawan kuis, sahabat-sahabat pensyarah, anak-anak didik kuis. Saya sangat sayang sebenarnya. Okey, kalau nak sebut sini banyak, kan, tasik kita sayang semualah. Okey. So alhamdulillah, syukur atas segala ruang dan peluang yang diberikan kepada saya sehingga ke hari ini. Alhamdulillah.
Itu sahaja ke Mawar? Rasa macam banyak Ya. lagi. Tak apa. Okey, kedua-dua panel jemputan untuk pengetahuan semua ya. Kedua-duanya adalah Nek Kelantan. Datang daripada Kelantan kedua-duanya. Dan satu lagi persamaan buat kedua-duanya adalah mereka mempunyai tarikh lahir yang sama. Mereka birthday pada hari yang sama dalam setiap tahun. 7 Januari 19 bla bla Ada 1980-an, ada yang 19 maksudnya 1980-an lah kan. Mawar dan juga Dr. Mawar dan Dr. Lim. Okay, itulah specialnya mereka dua ni. Kebetulan saya tak adalah plan untuk menjemput mereka berdua disebabkan tarikh lahir yang sama. Kebetulan sebab seorang mendapat tajaan kuis untuk melanjutkan pengajian PhD dan seorang lagi membiayai sendiri. Okay. Dengan itu saya rasa matlamat pembelajaran itu semuanya saya rasa semua orang untuk mendapatkan selain daripada mendapatkan PhD, mendapatkan ilmu kan. Tapi mungkin kedua-duanya berbeza matlamat mereka. So kita dengar matlamat untuk Dr. Lin dulu. Apakah matlamat dapatkan PhD itu sendiri? Matlamat ni untuk apa sebenarnya? Silakan Dr. Lin. Okey, untuk kalau di bahagian saya, kalau saya melihat kenapa saya nak menyambung PhD, sebenarnya tak ada apa pun kalau ikutkan. Sebenarnya pada mula-mula tu saya tidak berhasrat pun nak menyambung pengajian sehingga ke PhD. Cukuplah sampai master sebab saya rasa macam bila saya dah buat master tu, saya dah rasa peritnya buat master tu kan. Dengan kita nak mengadap tu salah ni salah, lepas tu kena revise balik semula, betulkan chapter dan sebagainya, rasa macam dah give up. And then sampai satu masa bila kita tengok dia faktor yang pertama sekali yang membuatkan saya rasa nak sambung PhD tu sebab saya nampak bila orang bergraduate, bila kita bergraduate kan duduk atas pentas tu kita nampak bestnya orang tu pakai topi macam cantik je dia pakai topi yang bulat tu kan. Okey kata kata macam best je kata kan. Orang ni betul ada sebut nama dia doktor kat depan. Kita rasa macam wah seronoknya cakap kan. Itu je faktor dia membuatkan saya tiba-tiba rasa macam nak menyambung pengajian saya di dalam PhD, di samping kita rasa macam kita nak memperbaiki jugalah kehidupan keluarga kita dan sebagainya kan, dan juga cari hidup kita dan sebagainya. Itulah membuatkan saya salah satu juga sebab kenapa saya nak menyambung PhD. Start daripada situlah saya rasa perjalanan saya bermula menyambung PhD dan sebagainya. Bertambah struggle bila saya membayar dengan duit gaji saya sendirilah, dengan yuran kita, bila kita bayar dengan duit gaji sendiri ni dia rasa macam bebanan tu terpikul banyak sedikit lah di atas belakang kita sebab kita rasa macam aku tak boleh nak duduk lama-lama macam ni, nanti duit gaji aku bayar habis macam tu je, macam air tapi kita tak ada apa-apa progress. Kita rasa macam tu lah. Tapi sebab salah satu kenapa kita nak kena siapkan PhD tu cepat dan sebagainya, kalau saya disebabkan salah satu faktornya adalah faktor keuangan tu lah mendorongkan kita supaya kita nak menyiapkan PhD tu cepat. Kalau zaman saya begitulah sebab kita belajar ni based on kepada bayar gaji duit kita sendiri dan sebab kita terpaksa manage keuangan kita mana satu duit yang kita nak bagi untuk nak bayar yuran dengan kita rasa macam rugilah. Sebab pernah juga saya pernah stuck sepanjang saya pengajian saya dalam PhD, saya pernah stuck selama setahun macam tu, saya duduk tak ada buat apa-apa sebab lepas daripada cuti pantang bersalin, selepas pada tu saya rasa macam kat mana dah aku dah lost kat situ kan, dah tak tahu nak mula daripada mana. Okey, bila start daripada situ saya dah hilang punca motivasi daripada kawan-kawan semua dah, sebab PhD ni kita tidak buat beramai-ramai tau. Macam kita sekarang macam mungkin pelajar-pelajar degree, diploma masih lagi buat assignment dengan kawan-kawan dan sebagainya, masih lagi ada support system. Tapi PhD awak jenis awak adalah lonely, seorang-seorang. Awak nak tak nak berjuanglah seorang-seorang kan. Okey. Jadi macam kehidupan saya pun begitu juga. Jadi nak tak nak saya terpaksa bangkit dan saya terpaksa tanya-tanya juga dengan saya punya supervisor dan sebagainya. Dan supervisor saya ada dua orang masa tu, dan Dr. Maizatu dan juga seorang lagi Dr. Wan Amizah, Profesor Madia Dr. Wan Amizah. Dua-dua tu adalah merupakan pensyarah saya yang sangat-sangat memberikan positif support system lah kepada saya Hazlin, you jangan quit, you kuat semangat, I tahu you boleh, hardworking dan boleh, saya tahu you boleh, you jangan quit. Dan start pada situlah saya rasa macam nak tak nak saya kena teruskan juga pengajian saya dengan duit yang saya rasa macam dah banyak aku habis dan sebagainya. Kalau tidak duit tu boleh guna untuk benda lain, tapi saya rasa macam duit tu saya untuk belajar dan sebagainya. So saya nak tak nak saya terpaksa berjuang untuk habiskan juga pengajian saya dalam bidang PhD. Walaupun yelah kalau kita belajar sendiri ni, kalau ikutkan tidak ada apa-apa keistimewaan lah. Okey, mengajar pun sama juga,
mengajar macam orang lain juga, beban kerja pun sama juga, tapi saya cuba juga untuk manage lah antara waktu pembahagian kerja saya dan juga dalam masa yang sama saya terpaksa tumpu kepada PhD saya. Itu antara sumber kekuatan saya dan juga faktor-faktor keluarga juga pun memainkan peranan jugalah. Family sangat-sangat memberikan support system kepada saya untuk kuat. Sebab saya pernah juga jatuh ya, Dr. Nozi dan Dr. Mawar, saya pernah jatuh dan saya rasa hampir nak quit daripada PhD saya. Tapi alhamdulillah lah support system saya kuat. Alhamdulillah saya punya ada kawan-kawan, beberapa kawan-kawan yang mengheret saya ke jalan yang positif untuk bawa saya supaya kau boleh sebenarnya Lin, kau boleh siapkan positive thinking dan sebagainya. Alhamdulillah dalam masa lama saya saya bukanlah GOT kan sebab saya ambil part time juga. Lebih kurang dalam 6 tahun juga pengajian saya dalam PhD, barulah saya dapat selesaikan pengajian saya. Alhamdulillah, rasa macam syukur sangat bila kita dah naik pentas tu, kita dah memperolehi scroll tu, dia rasa macam satu beban tu dah tercabut daripada kepala saya. Alhamdulillah. Waktu saya rasa macam seronok sangat, air mata gembira tu memang tak boleh nak cakap lah waktu tu. Itulah sedikit sebanyak pengalaman saya sepanjang saya menyiapkan PhD saya. Alhamdulillah. Okey, itu kita dengar pengalaman kata apa matlamat pembelajaran dan juga pengalaman daripada Dr. Lin ya yang menanggung pengajiannya sendiri. Bagaimana dengan Dr. Mawar? Kita dengar macam mana pula apa yang dilalui oleh Dr. Mawar sendiri. Silakan Dr. Mawar. Okey, terima kasih Dr. Nozi. Saya tarik sikit ke zaman lampau Okey. Sebenarnya saya punya matlamat belajar ni daripada kecil lagi. Memang saya suka belajar. Okey, daripada kecil. So saya target nak buat ni daripada saya kecil-kecil dulu lagi, apa dah target semua kan. So dulu-dulu saya dah plan kena dalami betul-betul ilmu sampai sebaik mungkin, seperingkat yang paling tinggi yang saya mampu. Okay. So dulu-dulu dekat kampung saya ada kelas fardu ain tau, dekat masjid yang kelas hari Jumaat tu dekat Kelantan, dia ada masjid buat kelas fardu ain, kelas percuma untuk budak-budak kampung. So saya pergi dekat tu setiap Jumaat. Okay, salah satu pesan Ustaz Husin, arwah dah sekarang, dia pesan, dia masa tu dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad pernah bersabda, yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Okey. So daripada tu saya dah bertitik tolak dekat situ, saya dah mulakan langkah, dah pasang niat. Okey, start dengan PMR, SPM, STPM. Okey, saya adalah student STPM. Okey. So tu saya student biasa-biasa yang life plan yang cuba buat yang cantik-cantik. Okey. STPM, degree, master dan sehingga selesai PhD. Okey. 13 semester PhD. Okey. So dan sampai sekarang saya punya suka belajar tu masih wujud, masih segar sampai hari ini. Dan saya punya plan kalau ada kesempatan, ada rezeki nanti, insya-Allah saya nak buat satu lagi master nanti. Insya-Allah. Okey, sedikit sebanyak dari saya. Okey, terima kasih Dr. Mawar. Okey, maksudnya sekarang ni kita dengar kan Dr. Mawar ni dia punya cita-cita daripada kecil lagi, tadika lagi. Untuk nak sambung ke peringkat PhD kan. Dan mungkin dan sepanjang pengalaman belajar ataupun meneruskan pengajian ke peringkat PhD ni masing-masing ada pengalaman kan. Dan pengalaman yang manis dan pahit lah. Boleh tak sebutkan atau nyatakanlah satu pengalaman paling manis dan satu lagi pengalaman paling pahit sepanjang menyambung pengajian di peringkat PhD ni. Kita mulakan dengan Dr. Lin dulu. Silakan Dr. Lin. Okey, kalau pengalaman paling pahit sebenarnya banyak jugalah. Manis tu ada juga manis. Manis tu bila kita rasa kita dah siap PhD kita, dah sampai satu stage kita dipanggil untuk viva dan sebagainya. Kita rasa ya Allah dah lepas dah separuh daripada nyawa aku kat sini kan. Okey, sebab lagi separuh nyawa tu kita terpaksa nak buat kita punya pembetulan dan sebagainya lah. Dan kita tak tahu lagi selepas pada kita viva tu apa status kita selepas tu. Tapi kira dah separuh nyawa tu kita antara kenangan yang paling manis je. Dan sampai satu tahap saya punya supervisor cakap Alhamdulillah Hazin awak berjaya akhirnya, daripada asal you nak quit sampai you dah boleh katakan Alhamdulillah. Dan juga beberapa sokongan daripada kawan-kawan yang lain jugalah saya nampak kat situ. Dan tapi kalau antara pengalaman paling manis saya bila kita naik stage pun satu juga pengalaman ya, bila kita ada
di UKM kita ada apa majlis aspirasi kan macam itulah kan, bersama kita dengan supervisor kita ya. Itu antara kenangan saya paling manis, di mana supervisor saya menyarungkan jubah saya sendiri dan memakaikan topi dekat saya waktu itu. Saya dah tak boleh tahan sebab saya menangis waktu tu depan supervisor saya. Okey. Dan itu antara saya punya kenangan saya paling manis lah dekat situ ya. Dan mak saya sendiri pun waktu dekat atas stage tu apa semua pun dia duduk dekat belakang siap lambai apa semua kan. Tiba lah sebab kata kan. Okey. Kalau kita lihat kat situ lah tu antara perjuangan saya lah. Sebab lagi satu, saya ni merupakan anak sulung daripada 4 beradik dan perjuangan saya tu rasa macam sebagai kakak sulung tu kita kena tunjuk contoh yang terbaik lah pada adik-adik dan sebagainya lah. Saya nampak di situ kenangan saya paling manis lah ya. Kalau kenangan pahit tu sebenarnya banyak juga kat situ. Pahit tu antaranya saya pernah submit chapter tu sampai 20 kali hantar di gila kita hantar tu dia return back kat kita sampai 20 kali sampai saya cakap supervisor aku ni nak apa sebenarnya kan. Okey, rasa macam dah give up dekat situ lah. Itu antara kenangan paling pahit lah yang saya lalui. Sebab tu saya kata kalau macam student-student ada yang macam give up dan sebagainya kan, macam mana ni doktor sikit-sikit dah tak boleh nak bertahan, tapi kalau misalnya contoh kita hantar return back dan sebagainya, pada saya tu benda asas biasa lah untuk kita bersiap sedia dalam bidang PhD dan sebagainya ya. Tapi pada saya, macam saya sendiri pun satu chapter tu kadang-kadang sampai nak boleh kelepas untuk naik ke second chapter tu pun sampai 20 kali macam tu. Jadi pada saya macam pelajar-pelajar sekarang kena lebih struggle lah untuk bersiap sedia dan tak kisahlah kalau tak buat PhD pun buat masters ke, ataupun kalau dalam ijazah kita panggil latihan ilmiah kan. Kalau latihan ilmiah pun macam tu juga. Pada saya pun you kena betul-betul bersedia. Kalau jumpa dengan supervisor, kadang-kadang supervisor ni ada macam-macam dia punya background dan juga ada macam-macam dia punya fahaman dan juga dia punya pembawaan lah. So kita kena faham dan kita kena betul-betul ada chemistry dengan kita punya supervisor sebenarnya. Kalau kita ada chemistry dengan supervisor kita boleh keep in touch dengan dia dan sebagainya, insyaAllah kita sebenarnya boleh carry on benda tu sampai siap. InsyaAllah. Itu pengalaman saya lah, pahit dan manis saya tu Dr. Nozi. Yelah, setuju. Semua orang ada pengalaman kan, manis pahit betul. kan. Betul. Bangun tu normal lah kan, asam garam dalam kehidupan seorang pelajar PhD sebenarnya. Betul tu Lin, saya pun merasakan benda yang sama sebenarnya, mengalami dan melalui pengalaman yang sama. Macam mana kita dengar daripada Dr. Mawar pula? Okey, pengalaman dia berbeza mungkin? Silakan Dr. Mawar. Okey, pada saya secara peribadi saya tiada pengalaman pahit. Okey, walaupun mengambil masa 7 tahun untuk habiskan PhD, walaupun pernah makan dekat kafe UPM kat bawah tu sambil makan 2 biji roti canai telur dengan 1 gelas besar teh tarik, sambil makan sambil tengok ke bumbung bangunan sebelah. Sambil makan maksudnya berselera, orang berselera makan. Sambil terfikir, kalau lepas makan ni aku pergi panjat bangunan tu dan terjun turun, so tak payah fikir PhD lagi. So bagi saya pun pengalaman manis juga, tak ada yang pahit. Sebab apa? Pada saya selalu cakap apa jua yang Allah lorongkan tu adalah yang terbaik untuk kita. Tu saya punya mindset daripada kecil kan. Sebab kita punya pahit manis tu kita tengok daripada different angle tau kan. Okey, naik basikal, jatuh basikal, yang tu ada setengah orang dia berasa pahit sebab jatuh basikal. Tapi pada saya yang tu bukan pahit, yang tu adalah learning process, kena lalui benda tu. Okey, so semuanya manis, tak daripada boleh bagi, sebab tajuk sebab kita adalah pengalaman PhD. So bagi saya ruang cerita pengalaman yang 7 tahun itu ya. Okey, pengalaman manis-manis semuanya, okey. So saya dapat tajaan kuis sepenuhnya untuk cuti belajar daripada tahun 2008. Okey, 2008 first semester dekat UPM. Okey, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UPM. Jun 2008 tu, masa tu saya ada 2 orang special kids. Okey, anak saya yang first masa tu 2 tahun 10 bulan. Okey, tahun 2008. Anak saya duodenal atresia ataupun usus tidak bersambung. Okay, dan dia punya ada masalah global development delay. Itu delay dari segi speech and social. So dia punya rutin perlu pergi speech therapy, fisioterapi, semua tu dekat UKM. Okay, and then anak kedua saya pun masa tu 1 tahun 6 bulan. Okay, dengan bilateral
cleft lip and palate. Dia punya sumbing bibir lelangit. Okay. So masa yang sama suami saya dah start PhD dekat UIA semester ke-6. Okay. So sebab betapa saya punya sukanya nak belajar, minatnya nak belajar, so saya harung juga dengan keadaan itu. Okay, 2008 keperluan UPM masa tu perlu habiskan 4 coursework. So saya ambil masa 2 semester. Semester 1, 2 habiskan 2. Semester 2 habiskan 2. Okay, so SEM 1 habiskan 2, SEM 2 habiskan 2. Masuk semester ketiga tahun 2009, anak saya perlu operation yang ketiga. Okay, so saya dahulukan anak saya settle operation yang cleft lip tadi. Okay, so settlekan operation anak. Masuk tahun 2010, masa tu dah semester ke-4. Okay, ada 2 lagi operation. So sepanjang saya lalui 3 tahun pertama tu, anak saya lalui 3 kali operation masa tu. So saya dahulukan anak, settlekan anak dulu. Okay, masuk semester ke-5, terperanjat sekejap, dapat surat, saya gagal dan diberhentikan. Okay. Kerana apa? Kerana tidak mematuhi keperluan menduduki PhD Comprehensive Exam. Okay, so gagal PD dalam masa semester ke-4 dan selewat-lewatnya semester ke-5. Okay, bukan gagal PD, gagal duduk PD pun, tak join PD pun, tak buat apa-apa pun kan. Okay, so daripada situ saya start merayu. Okay, lalui proses rayuan pada semester ke-6. Okay, Alhamdulillah rayuan diluluskan dan dia bagi masa 6 bulan untuk settlekan PhD. Settlekan PD masa tu. Okay, so fokus betul-betul masa tu dalam masa 4 bulan kan. Saya diberi masa 6 bulan, so saya duduk betul-betul 4 bulan, settlekan PD, saya pass with major changes. Okay, so banyaklah kan, every pages tu memang kena buat correction. Okay, masa tu Jun 2011. Okay, sebulan lepas tu, Jun 2011, so Julai 2011, saya ikut suami pergi untuk postdoc dekat UK. Okay, so pergi masa tu rasa macam kita tak sempat, dalam masa sebulan kita tak sempat buat correction untuk PD kan. Okay, so pergi juga, masa tu saya dah letak mindset saya, ya Allah, andai kata saya tak happy dekat sana sebab saya beban PhD saya tak habis lagi, saya minta dengan Allah harap-harapnya untuk suami saya dengan anak saya ada yang terbaik dekat sana. Sebab kita, hidup kita ni bukan fikir kita seorang je kan, kita kena ada jaga juga yang lain. Okay, so sampai sana saya terus kena pneumonia, paru-paru berair kan. So, mungkin saya tak sesuai dengan keadaan dekat sana lah. Masa saya sampai dah negatif 4 darjah Celsius masa tu. So memang saya 2-3 hari sampai sana terus saya collapse, pengsan. Okay, warded dekat sana. So doktor check semua memang kena pneumonia. Okay, so setahun dekat sana, postdoc, suami saya setahun je. Pergi setahun dekat sana, semester ke-6 saya tak ada apa-apa progress. Okay, dah lah tadi kena gagal dan diberhentikan, dah kena merayu untuk PD. Tapi bila sampai sana, dah kena sakit, so tak berpeluang untuk buat correction after PD. Okay. So 2012, tahun kemudian saya balik ke Malaysia. Masa tu dah semester ke-8. Okay, semester ke-8 dah balik Malaysia. Kena masuk kerja. Kan dah saya cuti 4 tahun je. So dah kena masuk kerja. So cuba bayangkan saya masuk kerja tanpa Viva. Kan? Saya tak Viva lagi. Tadi baru lepas PD. Kan? 4 tahun tak Viva lagi. Okay. So masuk kerja. Bila masuk kerja semua rutin kita dah berubah masa tu. Okay, biasa saya punya study kan, kita ada study leave, so kita pergi dekat library UPN, jumpa kawan-kawan, jumpa supervisor setiap minggu buat kerja. Tapi bila dah kerja, dia tak jadi macam tu kan. Kerja 8:30 pagi sampai 6 petang balik, ambil anak semua, sudah malam. So apa yang saya buat, cuba ubah rutin baru adalah, okay, balik lepas solat maghrib semua, saya tidur. Tak solat isyak lagi. Tidur, bangun malam pukul 1 pagi. Okay, pergi dapur, basuh pinggan semua dalam sinki, solat isyak. Okay, dan baru start untuk settlekan saya punya draft thesis tu untuk Viva. Okay, so semester tadi kita dekat semester ke-10 lagi Mei 2013, semester ke-10. Okay, dalam masa
6 bulan saya settlekan tu dan terus hantar untuk Viva. Okey, alhamdulillah 2013 saya Viva. Okey, Jun 2013 dah terima report Viva. Okey. Sebulan lepas tu, Julai saya pregnant kali ketiga, okey. So sekali lagi saya diuji dengan masalah kesihatan. Okey, ni bukan benda pelik untuk saya. Saya dah tahu sebab yang first dengan second pun saya memang alahan teruk. Kan ada setengah orang alahan masing-masing berbeza kita punya ni kan. So saya punya alahan adalah kalau start pregnant sampai bersalin lah, sampai habis lah. Okey, so ambil masa setahun lebih. Okey, ambil masa tu sebab dah start badan semua menggeletar masa saya pregnant tu. Okey, saya punya bengkak semua sendi-sendi. Okey, start sendi jari tu semua bengkak. Okey, jari tangan, jari kaki. Sehingga kan bila kita bangun tidur kita tak boleh nak berjalan, tak boleh nak pijak lantai. Sebab sendi tu kan dah bengkak semua. Okey, so saya lalui benda tu selama setahun lebih kan, start pregnant sampai salin tu. Okey, masuk 2014, masa tu dah semester ke 12 dah. Okay, so UPM ada hantar surat bagi tahulah kan, dah terlebih semester jauh sangat kan. Okay, so saya buat juga correction tadi, Viva tadi, sepatutnya saya dapat major correction tadi, diberi masa 6 bulan untuk settlekan tu. Tapi sebabkan masalah kesihatan, saya ambil masa selama 1 tahun 9 bulan lepas Viva untuk hantar correction kan. Kita bersalin semua tu, mengandung semua tu setahun, lepas tu settlekan dalam masa 6 bulan. Okey, apa yang saya buat macam tadilah, terpaksa curi masa tidur tu kan, bangun malam settlekan tu. Okey, so alhamdulillah Mac 2015 saya selesai PhD. Masa tu dengan 7 tahun. Okey, tahun ke-7 tolak 2 tahun saya tak sihat. Okey, so April 2015 dah dapat approval daripada Senat UPM, alhamdulillah. Dan dapat juga convo pada November 2015. Alhamdulillah, settle juga akhirnya. Okay, saya tak boleh nak cerita detail sebab tersedih. So itulah pengalaman manis saya, sangat manis bagi saya kan. Sebab kita lalui hari-hari kita, dari situlah kita boleh kenal diri. Dari situlah saya belajar balik apa yang kita belajar masa kecil. Ingat tak kita belajar balik sifat 20, kita belajar zaman kecil. Maksud ayat-ayat dalam bacaan solat kan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. So kita ingat balik, okey. Maksudnya kenapa terlalu fokus dekat nak dapat PhD tu kan. Yang kita perlu adalah jalani rutin macam biasa. Ada masa perlu untuk keluarga, ada masa perlu kerja, kena kerja, ada masa perlu fokus. Sebab kalau kita fokus satu benda, ada hati-hati yang terluka sebenarnya kan. Okay. Jadi bila ingat balik bacaan dalam solat kan, sebab tu kita lebih kepada proses kenal diri kan. Sebab tu bagi saya semuanya manis-manis. Okay. Kalau saya tak gagal dan diberhentikan, so saya tak tipu lagi kan. Okay, so saya happy jalani hidup saya, alhamdulillah. Okay. Okay, banyak betul pengalaman kan. Sepanjang tu orang kata, ialah macam-macam kan kita alami. Ialah macam Dr. Mawar sendiri memang sangat positif orangnya. Dia tak nampak benda yang pahit tu sebagai yang pahit tu sebagai pahit kan, tapi manis, banyak masa. Okay, mungkin ada orang kata tips ataupun amalan yang orang kata yang diamalkan lah oleh kedua-duanya sepanjang pengajian PhD tu, yang kita mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita mungkin Dr. Lee sendiri, apa amalan dan tips yang boleh kita share hari ni. Silakan Dr. Lee. Okey, baik. Terima kasih kepada moderator. Okey, dari segi amalan yang saya biasa amalkan sepanjang saya menyiapkan PhD saya, pertama sekali perlu ada support system yang sangat bagus lah. Maknanya tak kisahlah daripada kawan-kawan ataupun family. Ya, sebab support system ni sangat memberikan kita memang tak boleh nak bergerak seorang diri lah. Tak tahulah kalau orang lain boleh kan. Tapi pada saya, kita memang tak boleh nak walk alone seorang-seorang. Mesti kita ada support
support system untuk memberikan kita lagi lebih semangat lah, powerful dalam kita nak menyiapkan PhD kita lah. Lepas tu itu tips lah. Tips lain kalau saya nampak dari segi support system daripada keluarga sendiri, mak ayah dan juga suami dan sebagainya, kadang-kadang memberikan banyak jugalah orang kata dorongan dan ni, walaupun kita dah hampir nak quit dan sebagainya, tapi akhirnya boleh menyiapkannya. Saya pun tak pernah sangka kita boleh habiskan juga PhD kita dalam masa 6 tahun walaupun tidak memperolehi GOT lah. Okey, tapi tak apalah, benda tu sampai orang kata satu cabaran ataupun satu pengalaman yang sangat-sangat indah dalam hidup saya. Okey, dan kalau kita lihat kepada saya punya juga tips-tips lain kalau saya selalu buat adalah kena sentiasa enjoy yourself lah yang penting kan. Okey, apa benda kita buat kita kena selalu fikir positif dan kita rasa kita boleh buat, and then kita cuba enjoy dengan kehidupan kita. Jangan rasa macam benda tu stres, sebab sekarang ni kalau kita nampak pelajar-pelajar kita especially-nya pun cepat sangat nak kena anxiety lah, stressful, tak boleh kena jentik sikit dah cepat nak rasa macam stres, nak bunuh diri dan sebagainya. Benda-benda macam tu tidak elok lah sebenarnya. Ada juga kawan-kawan yang masa sealiran dengan saya yang masa sama menyambung pengajian, ada sampai tahap yang stressful dah tak boleh nak menyambung pengajian pun ada juga kan. Tapi kalau boleh kita ni enjoy lah dengan kehidupan kita, walaupun kita tahu PhD tu adalah satu perjalanan yang susah dalam hidup kita, tapi kita cuba fikir positif dan cuba kita sebenarnya surrounding kita pun memainkan peranan penting jugalah. Sebab tu tadi saya kata bila kita enjoy, kita nak jadi enjoy dengan kita punya diri sendiri kita dan sebagainya, kena ada support system yang bagus lah kan. Lepas itu jangan cepat-cepat give up lah, itu antara tips jugalah kalau kita dapat, walaupun macam saya 20 kali sekali kena hantar reject sekalipun, sampai saya kata apa sebenarnya supervisor saya nak ni sebenarnya sampai tahap macam tu kan. Okey, tapi kita jangan sekali-kali give up lah kan. Kita rasa kita percaya yang kita boleh buat sebenarnya benda tu lah kan. Dan lagi satu tips kalau untuk kita nak settle PhD cepat, sebenarnya salah satu lagi kita kena rajin duduk kat library. Dulu macam ada satu kawan saya dulu pernah ajar saya, dia kata nama dia Dr. Aziah lah Dr. Aziah tu sekarang mengajar dekat UUM. Dia bagi tahu dekat saya, dia kata ada satu akak ni ada ramai anak Lin, dia kata akak boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Dia cakap macam tu lah dengan saya. Dia kata ni akak bagi kau satu tip, kau ikut akak pergi library. Kita duduk dekat library tu macam office hour daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Dia kata akak percaya kalau kau konsisten selama sebulan atau 2 bulan, benda tu insyaAllah kau boleh siap chapter 1 sampai chapter 3 tu, insyaAllah boleh. Dia cakap macam tu. Lepas tu saya cubalah amalkan apa yang Dr. Aziah tu bagi tahu dekat saya, gini-gini saya try buat seperti mana. Sampai mula-mula tu kita tak biasa duduk dekat library tu daripada pagi sampai petang, kadang-kadang sampai overtime pukul 7 petang dan sebagainya kan. Tak pernah buat macam tu, tapi biasa kita datang-datang library sekejap ambil buku, tengok-tengok jurnal dan sebagainya, betul kadang-kadang kita balik kan macam tu kan. Tapi untuk kali ni saya terpaksa strugglekan diri saya, cuba kawan-kawan cuma bagi support jugalah, macam Dr. Aziah duduk sebelah, dia kata akak tunggu kau sampai pukul 5 petang Lin. Akak boleh tahu kau boleh siap ke tak macam tu. And then saya try lah ikut dia punya tips dan sebagainya. Alhamdulillah dalam masa sebulan setengah macam tu tak silap saya boleh submit saya punya tu, untuk saya punya ada yang tergendala sebelum tu, selepas pada cuti salin selepas tu dan sebagainya, saya dah tak tahu arah tuju, and then Dr. Aziah datang memberi saya satu hala tuju kepada saya, macam mana nak siapkan bagi cepat dan sebagainya lah. Sebab waktu tu saya seorang diri dan saya rasa saya macam sangat-sangat give up, dan saya rasa memang tak ada masa depan untuk aku siapkan PhD waktu tu lah. Tapi tu dah saya cakap tadi, jangan give up lah. Bila kita buat apa-apa, kita jangan give up dan kita cubalah sebaik yang mungkin. InsyaAllah kalau kita dah berjalan tu, teruskan perjalanan. Tak kisahlah walaupun kita tak boleh nak berlari pun, kita cuba juga berjalan walaupun perlahan. Tapi in case apa-apa benda pun, setiap hari kena menulis lah. Maknanya jangan tinggal lah. Lagi satu, kalau buat PhD ni jangan tinggal walaupun satu hari, walaupun kita tak ada idea sekalipun, at least satu muka surat ataupun half muka surat tu boleh buat lah. Itu antara tips lah jugalah untuk kita siapkan PhD kita. Jangan dia sampai kita tinggal dia seminggu, 2 minggu, kadang-kadang sampai sebulan. Lepas tu kita mula jadi lost. Tak tahu dah mana ujung pangkal yang kita dah buat dan sebagainya lah. Itu antara pengalaman saya lah.
Lepas tu kita sentiasa bersyukur dan yelah hubungan kita dengan Allah pun kita kena jaga, itu paling penting. Dan juga tadi macam saya cakap, hubungan kita dengan supervisor dan kawan-kawan pun sangat penting lah macam tu. Yang penting supervisor kenal kita dan dia tahu kita punya status dan sebagainya, kita boleh keep in touch dengan dia dan sebagainya, insyaAllah dia boleh bantu kita. Itu antara pengalaman saya lah sepanjang saya menyiapkan PhD saya. Itulah paling pentingnya dalam hidup saya. So yang paling penting adalah enjoy dan jangan give up dan teruskan menulis. Dan lagi satu, chemistry tu kena adalah kita dengan supervisor kita. Itu antara jugalah. Lepas tu hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan kita kepada keluarga dan sebagainya. Dan lagi satu, konsep sedekah tu pun mainkan peranan juga. Sebab dulu-dululah mungkin saya ni lebih kepada sekular sikit lah kan. Okay, dulu-dululah ya, sebelum masuk kuis dan sebagainya, sekular sikit. Macam contoh kita kadang-kadang ada setengah orang kata, kalau kita bersedekah takut habis duit dan sebagainya. Kita duk fikir macam tu kan. Okay, tapi sampai satu tahap, Alhamdulillah, okay, kita faham konsep sedekah tu sebenarnya bila kita bersedekah, kita sebenarnya bagi banyak rezeki Allah bagi kat kita dan lagi mudah jalan sebenarnya Allah tunjukkan dekat kita dan sebagainya lah. Itu paling penting. Itu antara konsep-konsep yang saya amalkan sepanjang PhD saya, dalam menyiapkan PhD dan sebagainya lah. Banyak tips yang Dr. Lim kongsikan dengan kita. Antaranya saya rasa mungkin disiplin lah kan, kita kena disiplin kan, konsisten tadi yang Dr. Lim sebutkan. Hubungan kita dengan Allah kita kena jaga, dengan manusia lain pun kita kena jaga. Sebenarnya semua tu orang kata peringkat, sebenarnya PhD adalah peringkat pengajian yang paling tinggi yang sebenarnya membawa kita kepada kebenaran kan, kesyukuran, erti kehidupan sebenar. Banyak sebenarnya kan apa yang kita boleh dapatlah sepanjang pengajian ni. Macam mana pula dengan Dr. Mawar, tips ataupun mungkin yang selama ni banyak amalkan beberapa petua sampaikan boleh habiskan pengajian PhD tu. Walaupun orang kata bukanlah singkat kan, tapi ialah dengan cabaran-cabaran yang ada tu kan, macam mana boleh sepositif macam tu. Mungkin ada amalan-amalan yang rahsia yang boleh dikongsikan hari ni yang tak jadi rahsia lagi. Silakan Dr. Mawar. Okey, terima kasih Dr. Nozi. Okey, Dr. Lin juga. So ada beberapa yang Dr. Lin buat juga saya buat. Cuma mungkin kita lihat daripada different angle lah kan. So saya share yang saya punya lah. Andai kata siapa yang join pagi ni rasa benda tu boleh buat, okey teruskan. Kalau tak buat tak ada masalah. Ni adalah cara kita masing-masing kan. Okey, yang pertamanya jaga solat tadi. Okey. Maksudnya solat di awal waktu lah. Dan masa kita dah habis solat tu, kan dah bagi salam semua tu. Okey, tunduk balik sujud. Okey, dah siap dah solat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Masa nak doa tu, okey dah zikir dah semua, masa nak doa tu, biasa kita doa macam ni kan? Okey. So apa yang saya buat, saya tak doa macam ni. Saya doa sujud balik, doa dalam sujud supaya dahi kita ada dekat sejadah tu. Okey, supaya oksigen sampai ke otak dengan lebih sempurna. Okey. So jaga solat dan doa tu bagi masa dekat sel-sel kita berfungsi dengan lebih positif. Okey. So ubah cara doa bukan doa ni, doa dengan sujud dan ambil masalah nak mengadu apa-apa, mengadulah masa tu. Okey, yang pertama. Yang kedua, baca Quran setiap hari. Yang tu biasa semua orang dah buat kan. Cuma yang saya perasan bila sampai tahap PhD, saya cuba muhasabah diri, cek diri balik apa lagi yang saya tak buat. Okey. Saya baru terperasan di usia 30-an lebih masa tu, saya tak pernah baca tafsir Quran, komplit satu tafsir Quran tu, terjemahan Al-Quran. Okay. So pada semester ke tahun 2012, semester ke-7 tu baru saya sedar yang kita biasa baca terjemahan Quran kan, tapi kita baca terjemahan surah ni kita lompat-lompat macam tu. Okay. So saya baru perasan, ya Allah, saya tak, di usia 30 lebih, saya tak baca lagi terjemahan Quran. Sebab bagi kita, Quran tu adalah benda yang sangat istimewa yang Nabi tinggalkan dekat kita kan. So kita tak baca, kita tak faham pun kan. Orang ekonomi tak faham pun baca surah tu. So saya ambil masa untuk baca Quran. Saya habiskan dalam masa setahun saya dekat UK tu, habiskan satu terjemahan Al-Quran daripada start muka depan Al-Fatihah sampai habis. Okey, bacakan dan apa yang kita boleh ambil daripada situ. Okey. So bukan saja baca Quran, baca juga terjemahan Al-Quran. Okey. Komplit tu.
Okey, yang ketiga doa. Saya jujur saya tak pernah doa yang minta Allah bagi saya dapat PhD. Okey, saya tak doa yang tu. Yang saya doa adalah ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai kata PhD ini adalah yang terbaik untuk saya, akan dekatkan diri saya dengan Allah, mudahkanlah perjalanan untuk saya sempurnakan benda ni. Dan andai kata dengan adanya PhD ni tak bagi kesan yang bagus pun dekat saya, tak bagi dekatkan diri saya dengan Allah pun. So saya kata minta Allah bagi saya tenang andai kata saya tak dapat PhD ini. So saya letak tengah-tengah daripada awal supaya saya tak frust kan. So ada kawan-kawan kita yang kita kenal dah target ni tapi tak dapat jadi ni, so saya tak nak yang tu. So saya daripada awal saya letak yang tu. Okay. Kemudian yang sedekah tadi, kalau saya memang biasakan sedekah semampunya lah walaupun kecil. Okey, kenapa saya sebut walaupun kecil? Biasanya saya banyak kan saya ada anak-anak kecil, pergi ambil anak dekat sekolah, pergi hantar sekolah, ada anak-anak orang lain yang sekali dengan anak saya kan. So saya biasa kalau dia beli aiskrim ke apa, beli lepas sekolah tu, so saya bayarkan untuk anak-anak tu. Maksudnya bukan besar pun kan. Kadang-kadang kita bayar RM1, RM2 je. Tapi benda tu saya jadikan amalan. Okay? Dan amalan yang biasa, beli makanan ataupun sedekah dekat jaga office kita, jaga UPM, cleaner tu dekat sekolah anak-anak saya kan. So sebab pernah dengar tak yang orang yang hati suci ni lagi doa dia Allah angkat kan. So saya biasa sedekah dekat yang budak-budak kecil, kawan anak-anak saya tadi. Okay, next yang saya buat adalah tulis kita punya daily plan tu, nak buat apa tu setiap hari. Jangan bangun tidur fikir hari ni nak buat correction thesis. Jangan fikir benda tu. Yang fikir adalah sebab bila sebut nak buat correction thesis, dia tu sangat besar kan, tak tahu nak buat yang mana. Okay, so hari ni yang nak buat adalah hari ni kena betulkan problem statement muka surat 7. Lepas tu kena betulkan table muka surat 14. Tulis satu-satu detail. Okay, so letak kat sebelah tepi tu. Biasa saya kata yang ni nak buat pagi, yang ni nak buat petang, yang ni nak buat malam. So spesifik satu-satu supaya kita dapat capai. So bila besar sangat, sampai satu hari, dah habis satu hari tu kita fikir ya Allah tak buat pun kan, nak buat correction tadi tak ada pun correction tu sebenarnya. Okay, so betul-betul tulis spesifik ikut time dia. Okay. Yang seterusnya adalah baik pada semua orang kan. Tak kira lah siapa orang tu, memang kita suruh baik pada semua orang. Okay, dan perlu ada hobi. Saya pun di zaman saya habiskan PhD tu sempatlah saya ni bercucuk tanam kan. Dah habis PhD dah tak ada dah tanaman tu. Okay, saya sempat, kenapa perlu ada hobi ni? Untuk alihkan perhatian kita, untuk terapi minda kita kan. Okay, terapi diri, terapi jiwa semualah. Saya sempat tanam tomato, tanam cili, benda-benda biasalah kan, mak-mak yang buat kan. Kita ada halia, lengkuas, serai, macam nak masak pula, kelas masak hari ni daun pandan, okay, semua benda tu lah. Sempat juga tanam pisang tanduk, okay. So beberapa kalilah sempat buat pengak pisang tanduk, hasil usaha tangan jari jemari saya sendiri, okay. So tu nak alihkan perhatian PhD, okay, bercucuk tanam di halaman rumah, tak ada kebun pun kan, rumah kita depan tu ada tanah sikit. Okay, next adalah yang kita perlu cari adalah dia punya circle, environment yang sesuai. Okay. Bagi saya setengah orang, sebab tu kena cari sendiri apa yang dia boleh buat. Okay, yang saya boleh buat adalah buat kerja di library. Sebab tu, ada orang tanya kenapa duduk pajam, sanggup drive sampai pergi UPM kan? Jauh tu. Dengan bayar minyak, bayar tol, bayar kafe, makan roti canai, telur 2 biji dengan teh tarik pagi-pagi tu. So banyak kos. Tapi saya kata kita bukan nak ukur dari segi kos tu. Okay, yang nak ukur adalah dari segi hasilnya. Dapat tak kita buat sesuatu tu. So saya memang pergi belajar sama-sama kawan saya, 4 orang daripada start awal semester sampai habis. Alhamdulillah 4 kawan saya berjaya dapat PhD. Okay, Alhamdulillah. So saya pergi belajar dekat library UPM tu. So saya tak kata pergi library tu adalah yang terbaik, tapi mengikut kesesuaian diri masing-masing lah kan. Okay, so itu antara yang saya buat setakat bila saya buat tu setakat 7 tahun tadi bukan asal daripada awal lah. So lepas PD tu sampai ke hujung, maksudnya dalam masa 3 tahun tu
fokus betul-betul buat benda tu. Okey, yang penting adalah fokus buat benda semampunya sampai siap. Okey, alhamdulillah siap. Okey. Okay, barulah kita tahu kan itulah tips ataupun amalan yang orang kata apa yang dilakukan oleh kedua-dua panel jemputan kita ni, Dr. Mawar dan Dr. Azlin. That's why lah mereka sentiasa kuat kan. Mereka dapat habiskan pengajian mereka dengan jayanya. Alhamdulillah. Itulah sebenarnya tipsnya. Yang tadi kata rahsia tadi dah tak ada jadi rahsia lagi Dr. Mawar semua orang dah tahu dan boleh amalkan pasti insya-Allah. Okey, mungkin akhir daripada kita sedikit mungkin kata-kata akhir juga penghargaan kepada insan-insan yang telah banyak berkorban kepada doktor berdua. Okey, saya berikan peluang untuk sampaikan sedikit kata-kata penghargaan. Dipersilakan Dr. Lin. Okey, terima kasih kepada moderator Dr. Nurziah. Okey, dari segi penghargaan saya of course lah saya nak mengucapkan sekalung penghargaan kalau supervisor saya ada tengok ni kalau ada supervisor saya menengok ni alhamdulillah lah saya betul nak berikan jutaan terima kasih banyak-banyak, rasanya tak terbalas jutaan terima kasih tu kepada kedua orang doktor iaitu Dr. Maizatul Haizan Mahbub dan juga Profesor Madia Wan Amizah Wan Mahmud. Okey. Itu antara kedua lah supervisor saya yang saya anggap seperti bonda saya di fakulti pada waktu itu. Dan tidak dilupakan juga kepada keluarga saya sendiri. Alhamdulillah suami saya, anak saya, kedua ibu bapa saya yang banyak sangat memberi dorongan Kalau dia menonton, nama ayah saya saat ini kalau menonton tu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Tanpa keduanya tidaklah saya sampai ke tahap ini sebabnya orang percayalah salah satu tips jugalah saya nak bagi tahu juga kepada pelajar-pelajar dan sebagainya sebab kita kena berpegang kalau kita nak berjaya dan sebagainya. Doa ibu bapa, guru kena hormat, itu paling penting lah. Doa ibu bapa, guru dan sebagainya. Kalau ada suami kita merupakan antara doa-doa yang orang yang Allah angkat doanya tu sampai ke langit katakan. Jadi sebab tu kita ni sebagai pelajar walaupun tinggi mana pun sekali jawatan kita satu hari nanti dengan guru, dengan ibu bapa, dengan suami kita itu paling penting lah, perlu kita hormat. Sebab tu orang kata walaupun kita ni perempuan kan, akhirnya kita akan duduk di dapur juga kan. Itu memang betul lah. Tapi paling penting orang kata menghormati dan juga orang kata restu mereka tu sentiasa kena ada. Walaupun kita dah bekerja, kita dah terputus hubungan dengan guru kita dan sebagainya, tetap sikit orang kata tetap still keep in touch lagi lah. Itu antara pegangan saya sampai ke tahap inilah. Dan mak saya selalu pesan walaupun tinggi mana sekalipun awak satu hari nanti awak kena ikut resmi padi, cakap kan. Okey, makin lama makin menunduk, cakap macam tu lah. Itu pesan mak saya selalu pesan. Dia kata kita ni jangan seolah walau macam mana tinggi sekalipun jawatan kita ataupun tinggi sekalipun kita punya pelajaran kita, jangan sesekali kita mendongak muka kita ke langit. Itu yang paling penting lah. Itu yang saya pegang sangat-sangat kata-kata mak saya sampai ke saat ini okey, menjadi cemerlang itu antara jugalah. Saya pernah juga pegang kata Syah Musafir saya pernah pergi dia punya attend dia punya kursus. Dia pernah cakap menjadi cemerlang adalah hak kita yang kita kena capai. Usaha nak gigih dalam kegemilangan itu jangan buat sambil lewa Jiwa kena besar, terbang kena tinggi. Kalau nak cemerlang itu umpama sebutir bintang, lompat dan terbanglah setinggi-tingginya, dia cakap. Okey. Dan biarlah bintang itu menjadi milik kamu, bukan milik orang lain. Dan biar dunia buka mata melihat lompatan kamu dan biar mereka bingkas bangun menghormati kejayaan kamu sehingga mencapai ke bintang PhD bukan biasa-biasa, kita buat PhD ni untuk ummah sebenarnya. Dan ayuhlah kita tanda tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dipermudahkan cita-cita kita. Itu antara kata-kata Syah Musafir yang saya ingat lagi sampai sekarang. Saya pernah attend kursus dia dan sebagainya. Itu antara kata-kata dia yang membuatkan rasa saya macam berfikir panjang lah untuk menyiapkan PhD saya dan sebagainya. Saya rasa macam berterima kasih sebab saya ada support system yang sangat bagus. Saya ada kawan-kawan dan saya nak sekalung juga terima kasih kepada kawan baik saya iaitu Puan Nur Fikriah. Itu memang saya kena sebut nama dia sebab saya rasa nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada dia sebab dia banyak bagi support system juga kepada saya sepanjang saya nak menyiapkan PhD. Walaupun dia sibuk macam mana pun, okey kejap Lin, aku tolong kau sekejap sampai tahap macam tu lah. Kira itu salah satulah membuatkan saya rasa macam
Saya bersyukur kerana saya mempunyai kawan-kawan yang masih lagi orang kata walaupun bukanlah bidang dia, bukan bidang komunikasi akademik fikriyah tu, fikriyah tu kalau ikutkan bukan bidang komunikasi, dia bidang accounting, tak ada kena-mengena pun dalam bidang komunikasi, tapi dia willing nak tolong dan sebagainya. Saya memang ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga, saya mendoakan dia pun semoga dia memperolehi PhD juga satu hari nanti dan ada pasang niat untuk buat PhD juga satu hari nanti. Itulah orang-orang yang saya rasa saya nak berterima kasih, dan juga kepada kawan-kawan yang mengenali diri ini, yang mana-mana yang ada memberikan saya tidak, yang tak dapat saya nak sebutkan satu-satu persatu namanya dan sebagainya, dan juga kepada pelajar-pelajar saya yang disayangi, yang sentiasa memberikan support system kepada saya yang terbaik dan positive thinking kepada saya. InsyaAllah anda juga pun saya doakan semoga anda semua pun boleh memperolehi segulung PhD satu hari nanti, dan kuatkan semangat lah. Itu tips saya, kuatkan semangat, jangan give up dan sebagainya, dan jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, orang sekeliling kita, guru-guru kita itu paling penting, dan mak ayah kita. Jangan ketepikan sekali-sekali. Kan? Kalau mak ayah minta tolong ke apa, sibuk macam mana pun, pergi. Utamakan dulu mak ayah ni, kata kan. Sebab mereka ni tidak ada galang gantinya, dan juga doa mereka sangat mustajab sampai ke langit. Itu kita kena pegang yang itulah. Itulah, jangan derhaka lah kiranya. Dan perlu ada keep in touch dan juga chemistry dengan mereka. Itu paling penting. Itu penghargaan saya kepada kawan-kawan saya dan juga semualah orang di sekeliling saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Dr. Lin. Okey, teruskan Dr. Mawar. Sedikit kata-kata akhir sebagai penghargaan kepada siapa-siapa sahaja. Okey, syukur Alhamdulillah sampai ke penghujungnya PhD saya tu. Okey, so saya benar-benar berterima kasih kepada diri saya sendiri sebenarnya. Okey. Setiap pagi bangun tidur, ucap terima kasih dekat diri sendiri. Caranya letak tangan kanan kita pada dada, pada sebelah jantung. Okey, bagi tahu nama kita, okey Mawar, terima kasih tahu sebab kau gini. So kita cakap dekat kita lah. Okey, dan hadiahkan Al-Fatihah setiap hari kepada diri kita. So tak ada orang nak hadiahkan dekat kita kan. So kita sebenarnya harapkan orang lain hadiah, tapi siapa nak hadiah kita setiap hari? Tak ada. So first memang saya betul-betul hargai diri, sayangi diri. Okey, so Alhamdulillah. So itulah sayangi diri, tak terjun pun dekat bangunan UPM tadi kan. Makan je. Okey, so tak ada masalah. Okey, yang keduanya penghargaan dan terima kasih kepada Kuis lah atas segala kepercayaan dan peluang untuk saya. Okey, start daripada tanggung saya belajar cuti sepenuhnya 4 tahun, dan bila masuk tahun keempat tu pun terus bagi sokongan kan. Masa tu kita ada dekan, masa tu Dr. Noor dan Timbalan Rektor pun ada beberapa kali panggil untuk cakap hati-hatilah kan apa masalah kita gini-gini kan. So sangat, bagi saya tu sangat salah satu yang memudahkan perjalanan PhD saya juga. Okey, kepada suami dan anak-anak saya. Okey, sekarang dah 3 orang anak. Okey, Alhamdulillah. Sebab dengan segala pengertian, perhatian untuk saya sepanjang saya lalui detik-detik nak cakap detik sukar, saya tak nak cakap. Dia detik-detik manis saya tu. Okey. So dapat saya habiskan benda tu. Sebenarnya saya tersentak ataupun dia punya wake up call lah. Sebenarnya dapatnya daripada anak saya yang sulung. Okey, bila dah lalui 4 tahun pertama tu, saya baru PD je, so tak sempat viva lagi. So pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja. Anak saya akan tanya, Umi hari ni banyak kerja Saya akan jawab, banyak kerja. Jangan kacau Umi banyak kerja. Okey. Sweet and sour ayat tu kan. Jangan kacau Umi banyak kerja. Okay, so ulang-ulang benda tu. Last kali anak saya cakap, okay Umi, Along nak tanya, berapa kerja yang Umi ada? Saya pun berfikir, sebenarnya berapa kerja saya ada Siapa tak tahu berapa kerja saya ada. Okay, Umi duduk, Umi tulis berapa kerja yang Umi ada. Okay, Umi tulis satu, apa kerja, apa. Katalah Umi ada kerja 20, dia cakap. Okay, so hari ni Umi buat satu, Umi take lah, done. Esok take satu lagi dan esok take dan sampai siap, okey dah habis. Okey, barulah Umi ada masa untuk main dengan diorang. So masa tu saya tersentak, ya Allah, betapa saya ni fokus dengan satu benda, kerja siang harinya dan malamnya PhD, so saya tak ada masa untuk suami dan anak-anak kan. Saya nak sebut pun macam kasar tapi saya sebut juga mungkin dengan kita korbankan masa tidur kita, ada hati-hati yang terguris. Okey, mungkin boleh faham isteri-isteri dekat sini faham. Okey kan, satu bangun, basuh pinggan, solat isyak,
dan fokus PhD. So, yalah kita tak tidur masa yang sepatutnya. Kan? Okay, so tu pun mungkin ada hati-hati yang tergurui sebenarnya. Okay, so next adalah kepada perhargaan sangat-sangat kepada 3 orang SV saya, Prof. Lau, okay, Dr. Nur Mazwana dan Prof. Zul. Okay, sebab bagi saya dia orang sangat hebat. Okay, dia punya support, mental, physical, emosi semua sangat bagus. Dan dia punya soft, bagus. Hati dia sangat lembut kan. Tak pernah tunjuk. Kita kadang-kadang tak perlu marah. Tapi bila tengok orang memek muka dah lain, so kita rasa kan. Tapi bila 3 orang SV saya ni selalu tak apa Mawar, tak apa. Take your time, take your time. That's why saya punya take your time sampai 13 semester kan. So Alhamdulillah habis juga. Okay, dan terima kasih sangat kepada sahabat-sahabat saya di UPM, di KUIS, di UKM, dekat Durham semua yang atas bantuan segala-gala lah sehingga ke saya sempat habiskan semua. Dan kepada keluarga besar saya, okay, keluarga belah saya, keluarga belah suami saya yang selalu doakan,